Tuan-tuan jaga diri tuan-tuan, jaga isteri, jaga anak-anak. Saya pun jaga diri saya, jaga isteri, jaga anak-anak daripada sebarang bentuk fitnah. Yang kita cerita ni fitnah-fitnah yang telah terjadi dan bakal terjadi. Bukan nak sangat cerita benda tu, tetapi nak dijadikan sebagai pengetahuan dan benteng, takut kita terkena dan terjebak dengan fitnah. Tu saja. Dia bukan kadang suka-suka, tak ada kerja lain ke nak cerita fitnah. Dan kita berdakwah bukan nak suruh memalingkan manusia pada diri kita, tapi nak palingkan manusia pada Allah. Ingat, kita berdakwah bukan kita nak glamour. Kita berdakwah bukan nak suruh kita popular. Kita berdakwah bukan nak suruh muka kita keluar TV. Kita berdakwah bukan nak jadi cover depan majalah. Kita berdakwah bukan bila orang jumpa, hai boleh selfie tak? Tak. Kita berdakwah bukan kata orang nampak muka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Saya harap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah perkongsian ceramahnya Ustadz Auni Muhammad, di mana beliau pada kesempatan kali ini memberikan sebuah ceramah yang sangat tegas sekali, yang sangat luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena di sini Ustadz Auni Muhammad menyebut salah satu pendakwah yang suka mencari upah duit. Salah satu pendakwah yang hanya mencari followers, mencari glamour dan semacamnya, tidak niatan menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang dimaksud Ustaz Auni Muhammad? Biar kita tak lama-lama, jom tengok videonya. Bukan syarat dia tua, bukan syarat dia tu, bukan syarat dia ni. Sampai masa sihat mati. Ada orang Allah permudahkan kematian dia, ada Allah yang dipayahkan kematian dia. Yang tu adalah kerja Allah, bukan kerja kita. Jangan kita nampak, oh mati mudahnya orang ni, kita berasa memang mudah. Ada yang Allah mudahkan urusan kematian di dunia, tapi Allah memayahkan dia di akhirat. Ada yang Allah menyusahkan, memayahkan kematian di dunia, tapi memudahkan dia di akhirat. Ni semua kerja Allah, ni semua adalah ghaibiyah. Tak payah kita campur tangan dengan meletakkan, oh mati lagu ni memang muka nakik pukul habis-habis ni, mengerikan ni mati gini. Kita pula pandai-pandai menghukum seseorang. Ni mati senyum, oh muka ada senyum, rupa-rupanya kena tipu, tak mati-mati dah. Mati tak kawan tu? Tak mati pun kena tipu. Oh muka ada senyum. Sebab apa? Sebab halalkan semua hutang tadi, padahal kena tipu. Banyak jenis kematian. Baik, kalau kita tengok, ada beberapa perkara yang berlaku begini dalam masyarakat tuan-tuan. Jadi sama-sama kita menghayati kehidupan kita biar ada perubahan. Biar ada perubahan. Kita tak mau sekadar menyebut, kita tak mau sekadar berkuliah, kita tak mau sekadar berceramah, tapi kita harapkan dia dapat dijadikan sebagai bentuk pelaksanaan dan praktikaliti. Akhir zaman ni yang sebenar bukan hanya isu menceritakan peristiwa dan kisah-kisah, tapi lebih jauh menjaga diri masing-masing dan ahli keluarga masing-masing daripada bentuk fitnah-fitnah tadi. Itu yang paling besar. Tuan-tuan jaga diri tuan-tuan, jaga isteri, jaga anak-anak. Saya pun jaga diri saya, jaga isteri, jaga anak-anak daripada sebarang bentuk fitnah. Yang kita cerita ni fitnah-fitnah yang telah terjadi dan bakal terjadi. Bukan nak sangat cerita benda tu, tetapi nak dijadikan sebagai pengetahuan dan benteng, takut kita terkena dan terjebak dengan fitnah. Tu saja.
Dia bukan kadang suka-suka. Tak ada kerja lain ke nak cerita fitnah, 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 dajjal, 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 akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Suka ke kita? No. Bukan suka-suka nak cerita. Nak cerita itu sebagai penerangan, sebagai pengetahuan, sebagai penjelasan. Jangan bagi kita umat Islam terjebak dengan fitnah-fitnah tu saja. Jadi bekalan bagi kita, persiapkan dengan amalan masing-masing. Bukan suka-suka nak cerita. Oh, orang lain tak tahu, aku tahu cerita ni. Orang lain tak hebat, aku hebat. No, tidak tuan-tuan. Sebab bila sebut tentang akhirat, bila sebut tentang mati tu yang kita paling risau. Mati, semua orang mati, tapi isu dia kita nak mati dengan cara mana? Tu je. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati, abang akan mati, kakak akan mati. Cuma isu paling besar, kita mati nak menghadap Allah, mati cara mana? Tu je. Hak kita sebut ni takut kita mati dalam keadaan Allah redha, atau kita mati dalam keadaan Allah laknat. Kita mati dalam keadaan Allah suka, atau kita mati dalam keadaan Allah murka. Kita mati dalam keadaan melaksanakan syariat Allah atau meninggalkan syariat Allah. Tu je. Sebab itulah benda ni dipanggil fitnah akhir zaman. Dia akan berakhir pada kematian dan mahsyar. Isu paling besar, kita nak mati bentuk mana? Nak mati dalam bentuk terkena fitnah ataupun terlepas daripada fitnah. Tu yang kita minta. Benda tu confirm akan datang. Dia cerita ni bukan untuk ditunggu tuan-tuan. Mudah kadang-kadang orang silap faham. Bila Nabi cerita ni bukan kita nak tunggu, bila Imam Mahdi nak mai. Bukan kerja kita tunggu tu. Bila Nabi Isa nak turun, bukan kerja kita. Dia akan mai tak? Dia akan mai bila-bila masa yang ditentukan oleh Allah, dia mai. Bukan kerja kita tunggu. Kadang-kadang tunggu punya tunggu, kita mati dia tak mai-mai lagi. Betul. Nak Imam Mahdi tak keluar, kita mati dah. Sebab tunggu punya pasal. Kita mati, Nabi Isa tak turun-turun, tunggu punya pasal. Ya'juj Ma'juj tak keluar, kita dah mati dah, tunggu punya pasal. Benda tu confirm akan keluar. Kita nak tahu tak jadi masalah, tapi itu bukan isu besar. Isu besar hak kita nak mati ni nak bawa apa dia amalan. Dajjal go on lah dia. Ya'juj Ma'juj biarlah dia. Nabi Isa tetap akan datang, Imam Mahdi tetap akan keluar. Yang kita nak mati ni beriman ke tak beriman? Allah redha ke Allah murka? Allah suka ke Allah tak suka? Tu persoalan paling besar. Boleh faham ke tak ni? Jangan angguk saja. InsyaAllah. Saya berpesan ni nombor satu bukan tuan-tuan, diri saya. Cakap ni, saya pesan sangat-sangat agar apa yang saya sebut ni dapat saya amalkan, dapat saya praktikalitikan dalam hidup saya bersama ahli keluarga dan bersama masyarakat seperti tuan-tuan. Dan saya juga mendoakan kita semua sentiasa dalam peliharaan dan jagaan Allah. Moga Allah jaga kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki kehidupan kita, selamat dunia akhirat, mudah-mudahan. Itu yang kita nak pun. Benda hak bakal berlaku pasti akan berlaku. Itu adalah ujian, musibah daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian bagi manusia. Bila Quran sebut, bila Nabi sebut, confirm benda akan jadi. Wallahu alam bila itu dia cerita.
Bukan nak menunggu-nunggu, bukan nak meramal-ramal, bukan nak mengagak-agak, bukan nak mengandai-andai. Yang jadi akan tetap terjadi. Boleh faham? Boleh. Saya pun dah nak pukul 10 dah ni. Boleh berhenti ya? Letih dah ni saya pun. Dah lepas ni kita sembang pula. Bukan terus nak balik pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kawan ni seorang saja yang defend dia. Dia ni lah satu-satunya yang protect dia, yang tak marah kepada dia, yang layan dia dengan baik. Itulah sifat manusia, dia akan ingat orang macam ni sampai bila-bila. Sahabat-sahabat tak ada dah dalam kepala dia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dakwah tu penting. Sebab tu hidup Nabi daripada awal sampai wafat, Nabi tak berhenti berdakwah. Dakwah Nabi yang Nabi nak umat dia kebahagiaan dunia sampai akhirat, sampai wafat Nabi ingat ini. Ingat ayat Quran sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Sambung. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Ud'u fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar? Fi'il amar, suruhan. Ud'u, berdakwahlah kamu, serulah kamu. Ramai orang menyangka daripada kalangan orang awam biasa, netizen biasa, dia anggap perintah seruan, perintah berdakwah ni jadi otoriti milik ulama-ulama besar. Kita ada apa? Reti apa? Tak tahu apa? Takkan nak berdakwah juga. Berdakwah ni macam ulama, macam tok guru, macam ustaz, macam haji, macam kiai. Bolehlah mereka ada otoriti. Tidak, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dakwah kita berlegar dan berkisar dalam ruang lingkup kecil kita. Kepada siapa? Kita lelaki. Kita adalah suami kepada isteri kita. Kita lelaki, kita adalah ayah kepada anak-anak kita. Kita lelaki, kita adalah abang kepada adik-adik perempuan kita. Sekurang-kurangnya kita ada bidang dakwah dalam ruang lingkup yang sempit, yang mana yang kita boleh tonjolkan kebaikan, akhlak yang baik pada isteri, tonjolkan kebaikan, akhlak yang baik pada anak-anak, tonjolkan kebaikan dan akhlak yang baik pada adik-adik kita. Tapi level seseorang tu tak sama. Lagi tinggi dia punya ilmu, lagi tinggi dia punya pergaulan, lingkungan. Maksudnya makin besar penghulu, ketua kampung, dia ada dakwah dia pada anak-anak bawah kampung dia. Urusan dakwah dalam Islam itu memang kita sebagai orang muslim semuanya itu memiliki sebuah kewajiban untuk menyampaikan dakwah kebenaran Islam itu sendiri, teman-teman. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Balighu anni walau ayah." Jadi betul apa yang dikatakan Ustaz Auni Muhammad, tidak harus ulama, tidak harus ustaz, tidak harus tuan guru yang boleh berdakwah, tapi kita semua harus berdakwah, teman-teman, atau wajib memiliki jiwa-jiwa pendakwah. Dakwah itu tidak harus berceramah, akan tapi dakwah dengan tingkah laku, dakwah bilhal, dakwah dengan hal-hal yang semacamnya, teman-teman ya. Betul apa yang dikatakan Ustaz Auni ya.
kerusi, dia ada bawah taman-taman dia, raja, rakyat-rakyat dia, pemerintah, naungan-naungan dia. Dakwah itu ada matlamat masing-masing, ada ruang lingkup masing-masing. Tetapi ingat, dakwah tu sasaran dia ke mana? Ila sabili rabbik. Setiap dakwah nak bawa manusia balik pada Tuhan, bukan balik pada kita. Kita berdakwah bukan nak suruh memalingkan manusia pada diri kita, tapi nak palingkan manusia pada Allah. Ingat, kita berdakwah bukan kita nak glamour. Kita berdakwah bukan nak suruh kita popular. Kita berdakwah bukan nak suruh muka kita keluar TV. Kita berdakwah bukan nak jadi cover depan majalah. Kita berdakwah bukan bila orang jumpa, hai boleh selfie tak? Tak. Kita berdakwah bukan kata orang nampak muka kita patuk baju tu RM10. Oh, pendakwah hebat ni, bagi RM5 sudahlah. Adakah tu tujuan kita berdakwah? Kalau itu, berani saya sebutkan, berhentilah. Sebab tujuan kita dakwah yang sebenar bukan nak palingkan manusia pada kita, palingkan manusia pada pencipta yang tidak ada perubahan pada kekuasaan dia. Kalau nak palingkan pada kita, sekarang kita muda, nanti jadi tua. Sekarang kita hidup, lepas ni mati. Sekarang kita kuat, lepas ni lemah. Tapi kita palingkan kepada yang tak ada perubahan, yang maha segala maha. Kalau dia hidup, dia akan terus hidup. Kalau dia berkuasa, dia akan kekal berkuasa. Kalau dia melihat, akan sentiasa melihat. Kalau dia mengawas, akan sentiasa mengawasi. Palingkan pada zat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jalan dia macam mana? Bil hikmah. Ingat ni tuan-tuan, bil hikmah kena ada 3 benda ni, barulah takfil kita punya dakwah. Hikmah yang sebenar ialah dakwah yang hak. Yang kedua, sasaran yang tepat. Yang ketiga, masa yang betul. Beres 3 ni, insya-Allah dakwah kita diterima. Nombor 1, dakwah yang hak. Dakwah ini hanya berlaku pada benda betul. Boleh dikatakan dakwah kita sebut benda benar, benda baik, benda yang boleh merubahkan seseorang daripada tak baik kepada baik, daripada buruk kepada cantik. Kita sebut juga, kita berdakwah juga, kita ajak juga. Tapi bila yang kita ajak tu benda buruk, itu tidak dinamakan dakwah. Sama je, saya guna mikrofon, kawan tu pun guna mikrofon. Kembalilah saudaraku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhukumlah dengan Quran dan Sunnah. Kawan tu pun guna mikrofon. Marilah kita beriman kepada iblis dan setan. Kita kena pakat-pakat tolong menjayakan projek iblis dan setan. Dua-dua ceramah. Betul. Tapi yang mana layak dikatakan dakwah? Pertama atau kedua? Pertama, sebab dakwah ni balik pada Allah, cerita benda-benda baik, benda-benda betul. Walaupun wasilah dia sama, dia pun guna mikrofon, dia pun guna pembesar suara, dia pun berceramah, tapi dia ceramah nak suruh pi tempat yang tak tempat yang salah, tempat yang tak baik. Tu bukan dakwah. Dakwah hanya benda-benda baik. Yang kedua, sasaran yang tepat.
Maksudnya kita tengok orang yang sepatutnya sebenarnya layak untuk kita dakwahkan. Jangan tersilap orang. Kadang-kadang kita tersilap. Orang yang tak sepatutnya didakwahkan kita pi dakwah, tapi orang yang sepatutnya didakwahkan kita abaikan. Sepatutnya kita kena kenal. Tengok zaman Nabi Musa. Fir'aun tu patut ke tak patut didakwahkan? Itulah paling patut. Sebab tu Allah suruh Musa pi jumpa Fir'aun. Teman-teman, sangat dahsyat sekali teguran dan semacam Ustadz Auni ini menyinggung salah satu pendakwah, bisa saja teman-teman, karena ramai betul salah satu pendakwah di dalam Islam itu ingin nak glamor, nak mencari duit, nak mencari kekayaan, nak mencari harta, nak mencari followers dan semacamnya teman-teman. Maka sangat tepat sekali ketika Ustadz Auni Muhammad memberikan sindiran, nasihat atau ceramah semacam ini hanya bagi kita. Maka hal tersebut bisa menjadikan sebuah bahan renungan bagi mereka-mereka yang berdakwah tapi tak mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Nah, semoga video pada kesempatan kali ini ya bisa memberikan sebuah pencerahan, pengajaran dan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.